lagi kita tak boleh. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni tadi ada Kak Azhar ni. Kak Azhar nak masuk boleh Kak Azhar? Apa dia klik je apa dia guest tu. Mati guest tu. Kak Azhar boleh masuk sekali. Ustaz Syahbudin, ingat saya lagi tak? Macam mana saya nak ingat, gambar pun saya tak nampak. Siapa dia, nama pun penjuang apa semua saya tak kenal lah. Donjai. Oh, Bang Donjai. Lama tak jumpa Alhamdulillah ada Ustaz. Selamat Hari Raya semua. Selamat Raya, selamat Raya, selamat Raya. Aduh, hai. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua. Duk tengok kan selalu Ustaz live. Kita nak tanya Clear. macam mana abang sihat kah? Alhamdulillah macam ni. Bila nak main lagi tak jumpa lama tak jumpa Allah, insyaAllah Ustaz sekarang ni busy sikit lah Ustaz. Saya pun ada juga teringin kan nak pergi tempat Ustaz tu. Nak tengok Ustaz punya kedai buku dah buka belum? Ada macam tu lah. Alhamdulillah lah kan. Apa cerita ni? Sehari dua ni panas lain macam. Biasalah, suhu dia panas. Dia ozon, katanya ozon. Hangat lain macam oh. Dia punya Depa kata ozon menipis. Oh, lapisan ozon menipis ya. Ozon menipis. Allahu Akbar. Ni ada juga tadi tengok beberapa posting-posting yang dibuat oleh pengikut Ustaz Wadi ya berkenaan isu dia kata kenapa Rora menyebut masuk campur dalam soal siasat jaib betul. berkenaan Ibn Taimiyah. Dia kata Rora tak puas hati pasal Ibn Taimiyah punya isu lah. Jadi apa ulasan Ustaz? Boleh bagi ulasan sikit tak tentang isu? Sebenarnya saya tak kisah. Yang pertama sekali, urusan jaib kita bagi kat jaib lah. Sebab isu Ustaz Wadi ni bukan jaib saja. Jaiz pun ada isu juga dengan dia. Jadi jabatan agama biar urusan dengan jabatan agama. Dan kalau kita kata Rora duk kata dialog pasal isu Ibn Taimiyah tu, dia cabar Ustaz Wadi lah. Berkaitan tentang isu Ibn Taimiyah tu. Dakwaan tu berat. Waalaikumsalam Kak Azhar, sekejap Kak Azhar. Apa dia isu tu berat. Jadi bila isu tu berat tu, kalau kita kata benda tu pun dah viral, dua-dua pun dah viral. Jadi kalau ada dialog ilmiah, itu adalah saya sokong lah. Kalau ada dialog ilmiah, saya sokong lah. Yes. Itu yang kita nanti-nantikan sebenarnya. Kita nak saya pun sokong. Mana yang batil yang sebenarnya, betul tak? Betul. Kita tak tentu lagi siapa yang kita nak ikut Betul tak? Sebab apa lah ni Ustaz? Saya tengok juga kat TikTok, duk berkecamuk tau permasalahan maksudnya tentang isu ustaz dan ulama. Tiba-tiba ada satu statement, ada satu orang pendakwah bebas jugalah, kategori budak jugalah kan. Oh okey. Dia mengatakan nak backup ulama. Adakah Ustaz Wadi ni boleh dilabelkan sebegitu saja sebagai ulama ataupun ustaz? Bagaimana dengan orang yang mendapat gelaran ustaz dan ulama ni? Macam mana cara nak dapat dia? Adakah dengan gelaran daripada orang awam ataupun ada organisasi tertentu yang boleh melantik mereka ni sebagai seorang ulama ataupun ustaz dalam menjalankan dakwah ni lah? Saja nak tanya sikit. Kalau saya lah, pandangan saya, sesiapa yang berada di dalam majlis fatwa, kita boleh anggap mereka sebagai ulama lah. Berada dalam majlis fatwa, mereka boleh kita anggap sebagai ulama. Maksudnya orang alim, cerdik, pandai, pakar rujuk yang boleh dianggap sebagai ulama. Pensyarah-pensyarah universiti dalam khusus pengajian Islam, yang tu kita boleh panggil ulama lah. Datuk Mahmud Zuhdi, ramai lagi Datuk Doktor Daud Bakar, yang mana diorang ni dikenali sungguh daripada kalangan ni. Tapi dan ini adalah perbahasan istilah je, perkataan dia ni ulama tak ulama ke, ini hanyalah perbahasan istilah saja. Tapi cumanya dia kadang-kadang boleh digunakan sebagai satu isu yang sensitif lah kan. Kalau kita kata yang penting sebenarnya seseorang tu mesti dikenali sebagai seorang penuntut ilmu ataupun dia memang ada background pengajian Islam. Dan kita yakin Ustaz Wadi pun memang ada background pengajian Islam. Kalau nak kata Ustaz Wadi adalah ulama, kita kena kata Rozaimi pun ulama juga. Sebab Rozaimi pun pengajian Islam. Wadi Anwar pun pengajian Islam juga. Jadi kedua-duanya pun kalau nak kata ulama lah, kita kata dua-duanya ulama. Jadi jangan kita sebut seorang saja. So seorang lagi pun ada pengajian Islam juga. Yalah, kadang-kadang netizen ni dia bercelaru sikit tau. Dia tak dapat bezakan mana satu ulama, mana satu ustaz. Dan saya nak tanya Ustaz Udin sikit lah berkenaan isu ulama ni. Adakah kalau macam di Malaysia ni, dia ada senarai nama ke ataupun sesiapa yang ditauliah sebagai ulama tu? Boleh tolong jelaskan sikit lah Ustaz? Saya tak tahulah daripada sudut senarai nama ulama tu, maksudnya diiktiraf oleh satu badan, sebenarnya tidak ada. Kita itu kelemahan di negara kita ni. Bukan kelemahan negara kita juga, sebenarnya kelemahan di semua tempat pun. Iaitu kita tidak ada sistem itu. Ada sistem kan, iaitu sistem tauliah.
Yang hari ni yang kita pakai. Saya dekat Negeri Selangor pun saya ada tauliah Negeri Selangor. Negeri Perlis pun saya ada tauliah Negeri Perlis, saya ada tauliah wilayah persekutuan. Jadi tauliah ni bukan untuk nak kata orang tu ulama, tetapi nak kata dia tu layak untuk bercakap tentang isu agama. Sebab dalam tauliah, dia ada isu disiplin dalam tauliah tu. Dia ada isu disiplin. Faham. Jadi disiplin tu sangat penting. Bukan nak kata orang keluar lepasan pengajian Islam ni tak elok. Tapi memang tak boleh dinafikan orang keluar daripada ijazah sarjana muda syariah ke hadis ke. Kadang-kadang bahasa dia pun boleh tahan. Duk mengatakan orang lagi. Duk berkempen politik tak habis-habis. Betul. Jadi kena tapih. Yang tu yang raja-raja kita sebagai ulil amri. Mereka mengambil pendirian untuk ada tauliah. Sistem tauliah itu ada. Jadi sistem tauliah tu senang saja. Kalau kita dah mengaji tempat pengajian Islam elok-elok, macam apa dia orang mengaji kat Azhar ke, mengaji kat Syria ke, dia ada dah silibus dia dah ada ijazah je. Dia hantar sajalah. Kemudian minta lah tauliah. Syamsul Rau-Rau pun dapat tauliah. Nah, betul. Jadi kenapa ada beberapa soalan sikit. Kebetulan dah lama tak jumpa ustaz ni. Betul. Ada banyak benda nak tanya juga ni. Okey, berkenaan tauliah juga Kalau dekat dalam negara Malaysia kita ni, sebab sebenarnya kita ni dalam satu negara ada 14 buah negeri, betul? Berpayung di dalam satu bendera Malaysia. Betul. Jadi saya nak tanya, kenapa setiap negeri tu dia punya tauliah berlainan? Kenapa tidak tauliah tu diberi oleh Jabatan Agama dan boleh menjalankan kuliah-kuliah di seluruh negeri lah di bawah Malaysia ni? Kalau boleh macam tu syok kan. Kalau boleh macam tu syok, kita tak payah. Ustaz Kazim lah, ni Ustaz Kazim pernah ulas isu ni. Dia kata kalau boleh satu tauliah tu dapat kat semua negeri, syok. Tapi masalah dia ialah setiap negeri ada raja masing-masing. Dan setiap raja tu dia orang ada dan raja itu berkuasa pada isu agama pada negeri masing-masing. Sebab dia bukan federal. Dia bukan federal. Jadi bermakna setiap negeri tu dia punya pemahaman ni lain lah. Dia tak samalah dengan negeri-negeri lain. Bukan isu fahaman sebenarnya. Sebenarnya kalau pada pandangan saya lah, dia bukan isu fahaman. Isunya hang mohon tauliah ke tak? Isu tu lah. Dan pihak orang yang tauliah ni, pengalaman saya lah. Mereka bukannya isu nak bagi ataupun tak bagi ataupun dia ni ambil pahaman apa. Dia just nak bersilaturahim. Kemudian dia nak pastikan orang ni dia boleh bawa pandangan-pandangan daripada Jabatan Agama kita juga. Kan Jabatan Agama kita kan kadang keluarkan fatwa negeri. Betul. Macam contoh negeri Selangor keluarkan fatwa berkaitan tentang ASB sebagai contoh. Jadi orang yang mendapat tauliah tu dia membantulah. Membantulah untuk menyebarkan fatwa berkenaan. Tidaklah dia pula yang dia bercanggah dengan fatwa. Jadi macam itulah keadaan dia. Kalau nak kata isu fahaman sebenarnya pada saya lah. Pada saya di setiap negeri tidaklah terlalu keras. Walaupun mereka ada pendirian masing-masing, tidaklah terlalu keras. Tidak terlalu keras. Itu yang saya nampak. Macam di Perlis, ada je ustaz-ustaz yang kita kata macam tidak bersetuju dengan beberapa fatwa negeri Perlis. Mereka diberikan tauliah. Demikian juga di negeri Selangor sebagai contoh, ada saja ustaz-ustaz yang diberikan tauliah walaupun ada beberapa isu mereka tidak bersetuju dengan negeri Selangor. Macam tu keadaan dia. Yang penting kita mohon tauliah lah. Yalah, betul lah. Sebab tauliah tu melayakkan kita untuk lesen lah, melayakkan kita untuk membuat pencerahan tentang sesuatu isu lah. Contohnya kalau nak mohon tauliah, Jabatan Agama akan tanyalah isu apa yang hang nak bawa, hang nak mengajak tentang apa. Betul. Macam itulah kan. Betul, serius. Jabatan Agama selalu tanya benda tu. Soalan tu selalu tanya. Saya dulu ditanya soalan berkaitan dengan Syiah. Betul. Kadang-kadang orang kata sembang santai lah apalah. Memang sembang santai dan sembang santai tu terselit bab pembelajaran agama yang kita tak tahu kan. Kadang-kadang orang tak faham benda tu. Orang akan pertikaikan kenapa tauliah kat sini lain, kenapa tidak ada satu badan kerajaan ataupun Majlis Agama Islam Malaysia ni memberikan satu tauliah, dia apply satu kali je. Bermakna kalau boleh buat macam tu syok. Itulah. Mungkin sebenarnya ada kemungkinan boleh berlaku begitu. Sebab kita ada MKI, Majlis Kebangsaan untuk Urusan Agama Islam kan. Kita ada MKI. Yang mana MKI ni dia anggotai oleh raja-raja kita. Semua raja-raja kita berada di dalam MKI dan pengurusi MKI itu berubah berdasarkan kepada raja-raja lah. Jadi kalaulah contoh MKI boleh bersetuju dalam bab tu, rasanya banyak boleh selesai tu. Boleh selesai tu. Betul. Kita ambil satu tauliah je,
Kita pergi mana-mana pun tak ada masalah lah. Ya. Minta maaf semua Kak Azhar, Wahabi Pejuang Neraka ni. Oh, nama jahat-jahat lah semua. Tak Saya dah baik. berapa kali suruh tukar nama, dia tak mau tukar nama tu. Dia. Cuma itulah, saya dah lama tak jumpa Ustaz Budin ni. Jadi nak bercakap dengan dia pun tak ada masa. Mungkin dia pun busy. Dalam live ni pun kadang-kadang saya cuba untuk masuk. Tapi hari Alhamdulillah boleh masuk. Boleh dapat Alhamdulillah. berborak dengan Ustaz Budin. Jadi Alhamdulillah. sebut sedikit Rindu lah. saya nak sembang dengan Abang Don ni. Abang Don Jai kita ni. Saya ni siapa lah Ustaz orang Allah ya salah. Ni sahabat-sahabat kita kalau tak kenal Abang Don Jai ni memang merapu lah. Memang merapu, ada masalah besar abang ni. biar orang tak kenal tak apa. Allah kenal kita Allah, lagi salah. cukup. Tapi seronok duk borak dengan Ustaz kan. Banyak Alhamdulillah. ilmu yang saya dapat. Alhamdulillah. Walaupun kita ni tak pandai kan. At least kita bertanya kan. Betul tak? Tak Kita ada lagi kongsi-kongsi kita lah. berpandang. Kan? Clear. Dengar, clear Ustaz? Dengar? Clear Abang Don. Okey, silakan Kak Azhar.